Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari para penonton yang dihormati sekalian. Pagi ini saya akan bercakap tentang cara orang kita mencari makan dengan nama agama, atas nama agama. Ya, ini sudah menjadi fenomena umat Islam pada hari ini, bukan sahaja orang Melayu, tapi juga berlaku di kalangan umat Islam di seluruh dunia, mencari makan atas nama agama, memperkudakan agama. Dilakukan bermula daripada orang bawahan sampai kepada orang atasan, sampai kepada orang politik, sampai kepada menteri, sampai kepada Perdana Menteri, Presiden, Raja, dan lain-lain lagi. Malah bangsa lain, agama lain pun melakukan perkara yang sama. Tapi saya akan tumpu kepada umat Islam lah, sebab ruangan ini hanya dituntun oleh orang Islam. Dan kalau kita lihat kepada Malaysia, masih heboh dengan seorang pendakwah, seorang ustaz, dan kita lihat, saya sendiri pun menganggap lihat daripada apa yang dilakukan oleh ustaz dan pendakwah itu, daripada kerja-kerja yang dilakukan adalah cukup baik. Tapi di sebaliknya cerita lain. Dan tak lama lagi bagi rakyat Malaysia akan mengetahui lebih jelas apabila pihak polis mendedahkan perkara itu, mengambil tindakan terhadap perkara itu. Tak lama lagi, seperti juga kes lewat yang berlaku pada masa lalu yang melibatkan orang politik. Tapi sudah tentu akan menjadi kecoh, akan menjadi heboh. Ada yang menentang dan ada yang menyokong. Tapi ini adalah perkara biasa. Tapi kita pasti percaya kepada polis. Jangan tidak percaya kepada polis. Itu satu. Ya, daripada isu ini membuatkan saya berfikir supaya kita kena berhati-hatilah. Dan anda semua tahu bahawa seorang yang mencari makan atas nama agama ini tidak bagus, tidak baik dalam Islam, dan Islam melarang. Islam makna tidak membenarkan orang kita mencari makan atas nama agama, memperkudakan agama, tak boleh dalam Islam. Itu sudah jelas dalam perkara itu. Namun begitu, dengan sebab-sebab tertentu, dengan sebab-sebab mau jawatan, dengan sebab-sebab mau rezeki, dan ada kalanya dilakukan oleh orang yang sangat miskin, dengan melakukan kerja-kerja memperalatkan agama, macam-macam cara, dengan cara minta sedekah, berbohong kepada masyarakat bahawa tujuannya minta sedekah, pergi ke merata tempat, ke rumah orang, merata pelosok negara, adalah untuk nak membina masjid, adalah untuk nak membina madrasah, adalah untuk nak membina sekolah, pondok, tahfiz dan lain-lain. Tapi sebenarnya tidak begitu. Dan ini berlaku di 3 wilayah sepadan selatan. Dan beberapa bulan lalu pun pihak bertanggungjawab di kalangan orang Islam telah menangkap orang yang terlibat dalam kerja minta sedekah ini kerana menipu. Masjid itu sudah siap, kadang-kadang masjid itu tidak ada. Dan saya sendiri pun telah pernah berjumpa di Kuala Lumpur yang mendakwa bahawa dia minta sedekah adalah untuk membantu di Masjid Air Tempayan, Air Paye, Masjid Paye. Waktu itu berlaku pembunuhan beramai-ramai di dalam masjid, di Masjid Air Paye oleh
tentera. Jadi mereka guna isu itu dan ada di Kuala Lumpur, datang seorang di Kuala Lumpur membawa isu itu, katanya untuk nak membina Masjid Aipaya. Tetapi apabila saya lihat budak itu bukan macam orang di Thailand. Bentuknya macam orang Rohingya. Dan betul apabila saya bercakap dengan dia, bahasa Melayu pun tak lancar, bahasa Siam pun tak boleh. Dan saya apabila saya tanya kenyataan-kenyataan tentang kawasan Masjid Aipaya itu pun dia tidak tahu. Artinya, tapi saya bagi juga. Tapi ini ya, mereka macam tu. Mereka mengguna peluang apa saja kejadian yang berlaku terhadap umat Islam, datang minta sedekah. Saya jumpa dengan orang yang minta sedekah untuk Taliban pun ada datang di kawasan Jiringau di Narathiwat ini. Ya, ini pada masa lalu lah. Jadi ini semua penipu, berbohong. Tetapi itu orang-orang biasa, tapi yang lebih teruk lagi sekarang ini kita lihat golongan yang begitu gairah nak menjadi ustaz, nak menjadi pendakwah, hanya semata-mata untuk nak dapat rezeki. Sebab orang Islam pada zaman sekarang ini kita masih berada dalam kebangkitan agama, menyebabkan orang memang akan simpati kalau siapa tampil sebagai orang nampak warak, bercakap gitu gini, sebagai mana minta supaya orang ramai mendekati kepada Allah. Begitulah yang dia tampil. Yang tampil. Ini ada orang macam tu. Golongan ustaz, malah golongan ulama sendiri pun begitu juga. Khususnya kalau terlibat dalam politik, akan membuat fatwa macam-macam, mengeluarkan pandangan macam-macam. Hari ini pandangan lain, besok pandangan lain, lusa pula pandangan lain, pandangan berbeza kerana mau jawatan, kerana mau penang dalam politik. Dan ini pun saya berjumpa, saya bertemu sendiri, melihat sendiri perkara itu yang berlaku di tempat kami ini dan juga di Malaysia. Jadi orang agama, ulama boleh berbohong, boleh bermunafik, mengatakan hari ini bercakap begitu, besok bercakap begitu. Maka kopiah pakai serban. Inilah saya memang menjadi masalah bagi saya. Sebab saya sebagai wartawan, bukan saya hanya menulis berita, tapi saya mengkaji pelbagai perkara, termasuklah golongan-golongan ulama yang terlibat dalam politik atau yang menyokong puak-puak politik. Di negara Arab sana lagi saya ikuti ulama satu persatu. Saya tidak ada ulama terkenal di negara Arab yang saya tidak kenal latar belakang mereka. Saya berjumpa dengan mereka, ada yang saya berjumpa dengan mereka, saya berbincang dengan mereka, saya wawancara dengan mereka, saya baca kitab-kitab mereka, berpuluh-puluh kitab mereka saya baca. Jadi saya tahu. Jadi bukan semualah yang boleh kita katakan, walaupun mereka ulama besar, tidak ada tujuan matlamat di belakang. Memang ada matlamat dan tujuan di belakangnya. Nak cari yang ikhlas, yang jujur, tidak ada. Begitu juga di tempat kita. Para penceramah kadang-kadang kan, para pendakwah penceramah ini, ucapan kata-kata mereka itu tak nampak pun. Kata mereka itu ada pengetahuan Islam, pengetahuan agama yang banyak. Hadis membaca lentang pokang. Sebut ayat pun tak betul. Tetapi terkenal di kalangan masyarakat dan melakukan kerja-kerja yang di belakangnya. Sudah tentu kita tak boleh nak, seperti saya bincang pada masa lalu, kita tak boleh nak aibkan mereka. Tetapi kalaulah mereka itu terlampau sangat, mana kita pun tak boleh diam tentang perkara ini. Orang politik pun begitu. Orang politik memang yang betul-betul jahat pun memperalatkan agama. Waktu berceramah cukup hebatlah, Melayu itu Islam gini, istilah gitu.
tapi dirinya jahat. Dan saya tak perlu sebutlah. Kalau kes di Malaysia, memang anda semua tahu perkara ini. Okey, pada pagi ini saya boleh memberi kesedaran begitulah di antara kita semua yang anda yang sedang mengikuti ruangan saya ini setiap pagi. Hiduplah sebagai manusia yang baik, yang berguna. Tapi kita jangan cari rezeki, cari kedudukan, cari jawatan, memperalatkan agama kita. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi esok. Sekian, wassalam.